berdasar kepada ayat surah Ibrahim ini, dan kami tidak mengutuskan seseorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Ini saya nak kait sikit sambungan cerita lah. Cerita Nabi yang seterusnya, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ini adalah Nabi daripada keturunan Nabi Syis lah. Nabi Syis. Jadi kalau disusu dari segi susu galu dia, Nabi Adam alaihissalam, dan lahirlah daripada Adam itu Nabi Syis alaihissalam. Daripada Nabi Syis alaihissalam lahirlah Anusi. Anusi, dan daripada Anusi ini lahirlah Kinon. Daripada Kinon lahirlah Mahlil. Daripada Mahlil lahirlah Yarud, dan daripada Yarud ini lahirlah Ukhnuh, ataupun dipanggil nama Idris. Nama dia Ukhnuh dalam bahasa Suryani. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil Idris daripada perkataan belajar, darasa. Nabi Idris ni dia banyak belajar dengan dia pernah belajar dengan Nabi Syis, atuk dia. Jauh, walaupun jauh, tapi masing-masing berumur yang panjang, maka sempat bertemu. Jadi Nabi Idris alaihissalam ini dilahirkan di Babylon, Babylon, ataupun sekarang ni Iraq. Iraq ni sebenarnya negara lama ni. Kalau zaman dulu Iraq ni, Babylon ni termasuk Syam, Iran, Iraq. Itu semua tempat-tempat ni lah. Jadi Nabi Idris alaihissalam, dalam Al-Quran ada menyebut secara khususiah nama dia, seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wazkur fi kitabil Idris, wazkur fi kitabil Idris innahu kana shadiqan nabiyya. Artinya, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris alaihissalam. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar kata-katanya, benar imannya, serta ia seorang Nabi. Surah Maryam. Jadi dalam ayat lain disebut juga bersama dengan Nabi-Nabi yang lain, seperti firman Allah surah Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa Ismail wa Idris wa Zalkifli kullum minas sabirin. Dan demikian pula Nabi-Nabi Ismail, Nabi Idris serta Zulkifli, mereka semua adalah daripada orang-orang yang sabar. Kalau Zulkifli ni, kalau dalam kitab-kitab selain daripada kitab Quran lah, macam kitab Taurat ke Injil, dipanggil Ezkil. Nama lain dia, nama lain Ezkil, nama dia, Nabi Zulkifli. Jadi Nabi Idris ni, walaupun dia menuntut ilmu dengan Nabi Syis, tetapi dia diturunkan suhuf. Diturunkan suhuf. Selain daripada dia menghafal suhuf Nabi Syis, dia sendiri ada suhuf. Dan menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah manusia yang pertama yang menggunakan kolam, yang pandai menulis kolam.
yang pandai menulis lah, membaca dan menulis. Itu menurut Ibnu Ishaq. Nabi-nabi sebelum tu dia menghafaz. Dia tak tulis, dia menghafaz. Ini kalau kita tengok dari segi sejarah. Dari segi sejarah Mesopotamia, ada satu lagi tempat yang purba selain daripada Mesopotamia pada waktu itu adalah Mesir kuno. Mesir kuno. Jadi cerita Mesir kuno ini rupa-rupanya dibuka oleh Nabi Idris alaihissalam. Mesir kuno itu sendiri. Mesir kuno. Dia gini cerita dia. Apabila Nabi Idris mempunyai pengikut, dia dah ada pengikut masing-masing. Pengikutnya dah kuat, dah ramai. Maka mereka berbincang, okey, kita berpindah ke tempat lain, berhijrah ke tempat lain. Dan masing-masing dalam perbincangan tersebut ragu-ragu nak tinggal Mesopotamia. Nak tinggal Mesopotamia ni, nak tinggal Iraq, sebab takut tak jumpa tempat yang sebaik ini, secantik ini. Macam kita lah nak tinggal kat pantai tak tengok lagi orang duduk tepi sawah macam mana tak tengok lagi orang duduk tepi bukit tu kita masih sayang nak tinggal kat pantai kita dia gitu. Jadi akhir sekali mereka terima, sebabnya Nabi itu arahan Nabi, cadangan daripada Nabi. Maka bergeraklah mereka ke satu tempat. Dia tak tahu lagi Mesir ni, tak wujud lagi Mesir ni. Dia cari tempat yang sesuai dulu. Jadi berlakulah penghijrahan besar-besaran. Masyarakat Qabil. Masyarakat Qabil. Ada dulu kita cerita Qabil lah. Cerita Qabil ni apabila Qabil berperang dengan Nabi Syis. Akhir sekali kalah Qabil, dan Qabil dihukum dengan dijemur di tiang. Apabila dihukum dijemur di tiang ini, maka matilah Qabil kerana kepanasan, kerana dahaga, kerana keseksaan. Mati sambil berdiri. Sebab dia diikat di tiang. Hukuman dia gitu. Hukuman dia gitu. Sebabnya dia membunuh Habil. Jadi rupa-rupanya pada waktu itu Qabil ini sudah ada kaumnya tersendiri. Anak-anak beranak dia dan anak beranak dia ni memang jadi golongan musyrik. Golongan yang tidak lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi mengikut ajaran Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan di akhir hayat Nabi Syis itu terpaksa melakukan peperangan. Dan diturunkan tabut Maimun. Tabut Maimun ni tabut yang besar. Kotak kalau sekarang ni kita panggil kontainer lah. Dalam kontainer itu ada senjata, ada kuda-kuda, ada kuda, peralatan untuk kuda. Jadi Nabi Syis melakukan peperangan pertama di dunia pada waktu itu dengan memerangi golongan Qabil. Okey. Jadi apabila matinya Qabil, pada waktu itu anak-anak Qabil menyusup masuk tempat hukuman tersebut, membawa mayat Qabil itu untuk disemadikan, untuk ditanamlah. Jadi apabila dia nak tanam dengan kaedah macam Habil, pada waktu tu barulah muncul iblis. Iblis ni dia tak muncul sesuka hati. Dia muncul waktu-waktu penting sahaja.
Muncullah iblis. Tak, dia cakap aku ni malaikat. Oh, dia cakap dia ni malaikat. Menyamar jadi malaikat. Tak. Dia cakap kau jangan tanam macam tu. Tak, jangan tanam macam tu. Kau korek bukit. Tak, kau masukkan di dalam bukit di tempat yang tinggi. Tak, dan jadilah tak amalan tersebut amalan orang pagan, orang-orang asli. Tak, dia letak atas pokok, dia letak dalam batu apa tak. Itu cara-cara masyarakat Qabil tanam mayat-mayat. Tak. Jadi kaedah kita kaedah macam sekarang lah, kaedah Habil. Tak, bukan kaedah Qabil. Dan apabila masuk satu masa Nabi Nabi Idris ini berdakwah pada golongan Qabil, nak cuba betulkan balik tak. Masyarakat Qabil, akhir sekali masyarakat ini tetap dalam keadaan musyrik mereka tak. Sehingga Nabi Idris memutuskan untuk berhijrah tak, untuk berhijrah membuka tempat baru tak, membuka tempat baru.